Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, anak-anak, tadi kita dah berhenti pada ciri-ciri makanan halal lagi baik. Kita dah tahu bersih, makanan kena bersih, wajib bersih. Berkhasiat, seimbang, cukup zatnya. And then yang sekali adalah mengikut keperluan. Jangan membazir. Ingat, rezeki untuk semua orang. Relax. Okey. Baik, itu adalah ciri-ciri makanan yang halal lagi baik. Kita masuk slide yang seterusnya, iaitu maksud makanan halal dan makanan haram. Makanan halal ialah makanan yang dibenarkan syarak. Islam benarkan makanan itu. Maksudnya halal. Makanan yang bukan makanan curi, makanan hasil kerja penat lelah, makanan yang disembelih cara Islam. Begitu. Faham? Makanan halal, makanan yang tidak kotor, dibenarkan oleh syarak, bukan najis. Faham? Manakala makanan haram pula adalah makanan yang dilarang oleh syarak. Okey, makanan yang memang sah-sah dilarang oleh syarak. Khinzir dan ahli keluarganya. Okey. Kemudian anjing dan ahli-ahli keluarganya. Mana-mana yang berkait papat dengan anjing dengan khinzir tidak boleh dimakan. Haram dimakan. Sebab lainnya lagi adalah yang bertaring. Okey, macam-macam lagi lah. Okey, yang kita tak boleh makan. Mana yang dilarang oleh syarak, jangan dimakan. Okey, kalau minumannya arak, okey, jangan diminum. Begitu. Okey, ada lagi yang lebih baik daripada semua itu. Ada air susu apa, air Milo ada. Minumlah air Milo pink. Nyaman. Okey. Seterusnya, keharusan sesuatu makanan bergantung pada aspek berikut. Ada 3 aspek yang mengharuskan makanan. Yang pertama, ramuan makanan daripada sumber yang halal. Sumber makanan tu, sumber bahannya tu adalah halal. Bukan makanan curi, bukan ambil sesuka hati, bukan ambil macam-macam lah yang curi. Yang halal haram ni kan, kamu semua tahu. Okey. Sumbernya tu kena yang terbaik. Barulah menghasilkan yang makanan yang terbaik. Ada gitu. Okey. Kalau lembu tu pun, makanan lembu tu biar yang terbaik. Okey. Okay, sebab kalau di barat macam-macam dibuat. Ada lembu dikacuknya dengan khinzir. Okay. Bahaya. So anak-anak begitulah. Yang keduanya, cara memproses dan menyediakan makanan. Ini mesti rigid. Mestinya teliti. Kena teliti proses makanan ni supaya tidak mengandungi najis. Supaya berkhasiat. Supaya betul-betul disembelih ikut cara Islam. Bukan main potong dan masak terus. Bahaya. Okey. Seterusnya, cara mendapatkan makanan. Makanan yang diperoleh itu mestilah makanan yang halal. Ada gitu. Mestilah bekerja dengan betul-betul. Bukannya banyak tidur. Okey. Mestilah rajin. Betul-betul lah makanan. Sumber yang halal. Hasil kerja yang halal. Penat lelahnya kerja. Okey. Faham? Begitulah. Seterusnya anak-anak, akibat pengambilan makanan yang haram. Ada akibatnya anak-anak jika ambil makanan yang haram. Okey. Kalau dalam buku teks telah dilistkan dalam buku teks ada berapa? 10 dalam buku teks. Yang pertama anak, kecerdasan minda terganggu. Minda kita jika makan benda yang haram ni anak-anak terganggu anak-anak. Okey, tak tenang jiwa. Itu maksud dia. Okay. Nombor 2, kasar peribadi. Siapa yang suka makanan haram ni, peribadi dia akan jadi kasar. Suka sangat berkasar. Okay. Seterusnya, sentiasa berada dalam keluh kesah. Tak tenteram jiwanya. Kejap duduk, kejap berlari. Tension. Okay. Kejap gelisah lah, senang cerita. Okay, yang makan makanan haram ni anak-anak berhati-hati. Berhati-hati. Okay. Macam orang merokok kat asrama lah. Okey. Kejap merokok, tengok sana, tengok sini, takut kantoi. Kan gelisah tu. Buat apa benda pelik-pelik. Okey. Jauhi anak-anak. Yang ketiga, yang keempat anak, dibenci oleh masyarakat. Dibenci oleh masyarakat. Suka mencuri, siapa yang suka pada orang macam tu? Mestilah tak disukai.
Okey, menjual dadah. Siapa yang suka orang macam tu? Mesti tak ada orang suka. Jadi gitu, dibenci oleh masyarakat. Nombor 5, tidak mendapat kemanisan beribadah. Okey, tidak mendapat kemanisan beribadah. Itu nombor 5. Walaupun sembahyang, sujud, okey, takbir, okey, rukuk, Allah tak nampak. Itu bahaya tu. Tak ada kemanisan beribadah. Okey, kadang-kadang nak menunjuk aja. Yang itu bahaya. Jangan adalah sebab diri kita dia nak menunjuk aja. Biar orang tak puji tak apa. Allah nampak kita buat. Faham anak-anak? Itu yang manis tu anak-anak. Itu yang manis tu. Okey, puji-pujian manusia tak ada maknanya. Okey. Nombor 6 anak-anak, mendapatkan murkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang mengambil makanan yang haram mendapat kemurkaan Allah. Okey, ada satu topik anak-anak, syubhah. Jika syubhah pun Allah larang, apatah lagi makanan yang haram anak-anak. Syubhah bermaksud yang kita was-was, yang diragui. Okey, jika yang diragui halal haramnya pun Allah kata tinggalkan, apatah lagi makanan yang haram. Confirmlah ditinggalkan. So, siapa yang buat mendapat kemurkaan dan azab Allah. Okey, nombor 7 anak-anak, susah memahami ilmu yang dipelajari. Siapa yang ambil makanan haram, dia masuk dalam perut dia makanan haram, okey, susah nak mempelajari ilmu yang dipelajari, nak memahami itu. Belajar, okey, tapi tak masuk-masuk. Kesian. Okey. Mendapat penyakit. Okey, mendapat penyakit. Banyak makanan yang haram dalam perut ni mendapat penyakit. Siapa yang banyak minum arak, okey, kanser perut, usus. Siapa yang banyak merokok, kanser paru-paru. Okey, macam-macam lagi penyakit. Okey. Kemudian doanya tidak akan mustajab. Siapa yang banyak makanan haram dalam badannya tu, doanya tak akan dimustajab. Allah tak akan kabulkan doa-doanya. Okey, kesian anak-anak. Sedangkan diri kita sendiri ni, kalau boleh setiap hari kita solat, kita berdoa supaya Allah lindungi kita daripada doa yang tak dimakbulkan. Kalau boleh Allah angkat doa-doa kita, Allah makbulkan doa-doa kita. Tak pada kita, pada cucu-cucu kita. Dia gitu. Okey, dan yang terakhir sekali anak-anak, hati akan menjadi keras, tak nak dengar teguran. Okey, rasa diri betul aja. Yang itu keras hatinya. Okey, dia je rasa yang betulnya. Faham? Okey. Itu siapa yang ambil makanan haram. Okey anak-anak, itu dia akibat pengambilan makanan yang haram. Kita tengok pula perbezaan ciri makanan halal dengan makanan haram. Kita tengok dari segi 1, 2, 5, 6 aspek. Yang pertama, aspek bahan. Untuk makanan halal, bahan yang halal dimakan. Itulah makanan halal. Disembelihnya kalau daging, kalau ayam, disembelih. Okey, halal bahannya. Makanan haram pula, confirmlah ikut cara yang orang tak peduli tentang kesihatan. Macam orang barat lah selalunya kan. Dia makan aja. Okey, nampak sedap, tapi kalau orang Islam yang menyembelih, diragui kehalalannya. Okey, proses. Dari segi proses pula, kalau dagingnya, makanannya disembelih ikut hukum syarak. Manakala dikira haram, walaupun lembu, sambal-sambal lembu, kalau disembelih ikut cara Islam, halal dimakan. Kalau tak disembelih ikut cara Islam, okey, jadi haram dimakan. Okey. Seterusnya, kandungan. Bebas daripada najis dan kotoran. Mana-mana makanan yang bebas daripada najis dan kotoran, halal dimakan. Jika makanannya bercampur dengan najis dan kotoran, haram dimakan. Okey, dari segi aspek kebersihannya pula, okey, disimpan di tempat yang suci, bukan dalam tandas simpan dagingnya. Okey, makanan halal. Dia akan jadi halal makanan yang tadi disembelih dengan baik, bebas kotoran, disimpan pula dalam tempat yang suci. Okey, dari segi kesihatannya pula, bebas daripada racun dan perkara yang membebaskan kesihatan pula. Menjejaskan kesihatan. Okey. Tak basi, halal dimakan. Racun, kalau tak beracun, halal dimakan. Okey.
Dari segi bersihannya pula, makanan haram kalau disimpan tempat najis, maksudnya haram dimakan. Dari segi kesehatannya pula, kalau mengandungi racun yang memudaratkan kesehatan, jangan dimakan. Halal. Haram untuk dimakan. Okey. Dan kemudian yang terakhir sekali adalah sumber. Jika diperolehi dengan cara yang sah, halal dimakan. Jika diperolehi dengan cara yang haram, haram dimakan. Okey. Main judi, kemudian beli KFC. Mana boleh sumber yang haram. Berjudi tadi itu. Jangan berjudi. Okey. Begitu. Merompak, mencuri sumber yang haram. Okey. Walaupun nampak kaya, okey. Tapi kalau sumbernya haram, tak ada gunanya. Di sisi manusia nampak kaya, nampak bergaya. Di sisi Allah memang tak ada gunanya. Okey. Itulah perbezaan ciri makanan halal dan makanan haram. Ada 6 perbezaannya. Okey, sangat mudah. Dan seterusnya anak-anak, kunci ilmu. Dan dah habis dah ni. Sesuatu makanan yang halal hendaklah diperoleh melalui cara yang diharuskan oleh syarak. Okey, iaitu melalui jual beli yang sah atau menerimanya secara percuma, tetapi bukan secara rasuah, okey, atau perjudian. Faham? Okey, seterusnya kita hendaklah berhati-hati memilih makanan yang halal kerana terdapat makanan yang berada di pasaran menggunakan logo halal palsu. Seperti mana yang saya terangkan sebelum ini, banyak logo halal palsu. Okey, yang tidak mendapat pengesahan pihak yang bertanggungjawab seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun JAKIM. Okey, faham anak-anak? Proses, sumber, bahan semuanya halal, barulah makanan tu dianggap sebagai halal. Walaupun dagingnya daging yang bunyinya halal, daging lembu, kalau tak disembelih cara Islam jadinya haram. Okey. Kalau dirompak lembu yang dirompak dicuri, jadi haram dagingnya dimakan. Kalau hasil pada judi, kamu beli makanan tu tadi, makanan halal, beli dah baik disembelih dengan baik dah, ikut cara Islam. Duit kita pakai beli daging tu duit berjudi, pun jadi haram untuk dimakan. Faham anak-anak? Bahaya. So, elakkan sumber segala perkara yang haram. Barulah semua masuk dalam perut kita benda yang halal. Okey. Dan pengajaran ayat tadi, okey, ayat Al-Quran yang kita belajar itu. Ini surah Al-Baqarah ayat 168. Pengajaran daripada ayat ini ialah kita wajib mengambil makanan yang halal kerana makanan yang halal memberikan kesan yang baik terhadap kesihatan jasmani kita, kecerdasan minda dan kejernihan hati. Okey. Seterusnya, umat Islam hendaklah prihatin terhadap aspek pengeluaran makanan yang menepati hukum syarak dan mematuhi piawaian kesihatan. Okey, kita orang Islam mesti prihatin. Jangan ambil tak kisah. Tahu sedap aja. Bahaya anak-anak. Ingat, pastikan yang masuk dalam perut kita adalah yang halal, bersumberkan halal, semuanya halal. Supaya kita akan hidup bahagia sampai bila-bila. Tak sakit. Okey? Semoga Allah memudahkan kita mengecapi apa yang kita belajar hari ini, iaitu makanan halal. Nikmat tuan anak, nikmat. Okey. Selesai. Semoga Allah terus memberikan keselamatan kepada kita semua dan semoga anak-anak semua terus berusaha menimba ilmu walau dalam apa cara, serta menjadikan makanan halal lagi baik sebagai makanan yang menjadi darah daging kita. InsyaAllah anak-anak, insyaAllah. Okay. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay. Kita tutup kelas kita dengan tasbih khifarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdi. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.